Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sahila binti Nur Azman, mewakili ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Hanan, Uyuni dan juga Aisyah Sofia. Okey, tujuan pembentangan pada showcase KPPB pada kali ini adalah untuk membentangkan 3 perkara, iaitu pengalaman PBS, kit pembelajaran dan juga bagaimanakah perancangan PDP dan penghasilan kit pembelajaran dapat memudahkan pengurusan emosi murid. Okey, kita akan bincangkan ketiga-tiga elemen tersebut, ketiga-tiga perkara tersebut. Okey, yang pertama mengenai pengalaman PBS. Okey, Puan Nadiah daripada SK Ampang, kami daripada 3 sekolah kebangsaan, iaitu SK Ampang, SK Kubang Batang dan juga SK Sultan Ibrahim 3. Okey, menerusi pengalaman PBS kami, Puan Nadiah daripada SK Ampang mengaplikasikan pembacaan surah Taha, iaitu ayat 1 hingga 5 bagi tujuan melembutkan hati pelajar agar mudah menerima ilmu pengetahuan, agar mudah menerima apa yang dipelajarinya. Seperti yang kita tahu, surah Taha ni ia dapat melembutkan hati seseorang. Jadi Puan Nadiah mengaplikasikan surah Taha sebelum memulakan pelajaran. Okay, yang kedua, Cik Kavita daripada SK Ampang mengatakan bahawa murid ni perlu diberi peluang bercakap dan berkongsi pendapat di dalam kelas. Kerana apabila mereka diberi peluang bercakap ataupun berkongsi pendapat dalam kelas, mereka rasa lebih berkeyakinan seterusnya, dan juga mereka tidak akan rasa malu lagi untuk bercakap, untuk bila cikgu nak tanya apa-apa, okey, dia boleh bercakap. Dia boleh menyatakan pendapat dia mengenai satu perkara itu. Okey, yang ketiga, Puan Mariam daripada SK Kubang Batang menggunakan pembelajaran berasaskan nyanyian dan image visual ataupun gambar dalam sesi PDP-nya untuk merangsang ingatan murid terhadap topik pembelajaran. Maknanya Puan Mariam ni ketika tu dia mengajar bahasa Arab. Jadi dia menggunakan pembelajaran tu berasaskan nyanyian. Contohnya anta, anti, antuma, antum, macam tu. Kalau image visual ni dia tunjukkan anta tu okey, seorang budak lelaki. Seorang lelaki, anta, awak. Okey, anti saya, cikgu perempuan. Okey, cikgu perempuan, dia tunjukkan gambar kartun macam tu untuk murid-murid tu lebih mengingat. Okey, yang keempat, Ustaz Saiful daripada SK Kubang Batang menyatakan bahawa guru perlu bertegas dalam pertemuan kali pertama bersama murid, kerana menurut Ustaz Saiful ni dia kata first impression murid itu sangat penting. Kerana apabila first impression dia, okey, kita tengok kalau pada mulanya kita dah tunjuk lembut, okey, cikgu ni jenis lembut, kita boleh buat apa aja. Kalau kita mula-mula first impression dia cakap cikgu ni tegas, cikgu ni garang, so bila kita bagi kerja sekolah apa pun dia akan buat kerana takut akan ketegasan kita. Okey, jadi ia kena pertemuan kali pertama bersama murid tu kena tegas terus. Tidak boleh lembut lah. Kita jangan garang. Boleh garang tapi jangan terlalu garang. Tapi kena tegas. Okay. Bukan tak boleh lembut tapi kena tegas. Okay, Puan Siti Salihah daripada SK Ampang mengatakan bahawa tahap penguasaan kemahiran 3M iaitu menulis, membaca dan mengira dalam kalangan murid tahun 1 adalah rendah berikutan pandemik COVID-19 yang mendesak pembelajaran secara atas talian. Maksudnya murid tahun 1 ni dia baru masuk sekolah. So baru-baru masuk sekolah ni dah kena belajar secara atas talian. Jadi ia mempengaruhi, terjejas. Ia menjejaskan pembelajaran diorang tu. Okey.
Yang seterusnya, Ustazah Asmat daripada SK Sultan Ibrahim III. Dia mengajar subjek pendidikan Islam berkaitan dengan talaki ataupun sirah. Dia mengajar kaedah yang berbeza bagi setiap bidang. Okey, contohnya kaedah talaki atau musyafah Al-Quran, dia mengajar satu-satu. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. So murid akan sebut Alif Lam Mim selepas dia. Dan juga Zalikal kitabul la raiba fih, dia baca dulu, lepas tu murid pun baca Zalikal kitabul la raiba fih. Okey, macam tu. Kalau bahagian civic digabung jalinkan dengan sirah. Okey, yang seterusnya, murid yang lemah tidak diberikan aktiviti pengukuhan yang sama dengan murid yang bijak. Okey, maknanya ia tak samalah, tajuk yang sama tetapi lembaran disediakan lebih bagi murid yang pandai. Macam itulah. Interaksi secara bersemuka. Kadang-kadang mengadakan aktiviti permainan seperti kotak muzik dan agih kumpulan untuk pembentangan. Itu cara cikgu Ustazah Asmat lah. Itu cara cikgu-cikgu sepanjang menjalani PBS yang kami nampak. Okey, kalau interaksi bersemuka tu kadang-kadang dia mengadakan aktiviti permainan seperti kotak muzik, agih kumpulan untuk pembentangan. Okey, yang terakhir adalah PDPR, pembelajaran dalam talian Okey, dia menyediakan video menerangkan latihan yang perlu dibuat oleh murid. Contohnya bila subjek sains, okey, cikgu tu akan letakkan kamera di hadapan dan juga dia akan ajar seakan-akan murid berada di hadapan. Tapi sebenarnya dia merakam apa yang telah dia buat, apa yang telah dia ajar. Itulah contoh penyediaan video untuk menerangkan latihan yang perlu dibuat oleh murid. Macam mana nak buat macam ni, macam mana nak buat latihan ni. Macam itulah. Itulah pengalaman yang kami dapat sepanjang kami menjalani PBS selama 5 hari tersebut. Okey, sekian saja daripada saya. Saya serahkan kepada adik kumpulan saya yang kedua dan juga yang ketiga. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kit pembelajaran. Kit pembelajaran yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami adalah di bawah tajuk Allah Al-Alim dan Al-Hakim, Pendidikan Islam tahun 3. Kit pembelajaran yang telah dihasilkan oleh kumpulan kami merangkumi yang pertama, paparan imej bumi dan pemandangan indah melalui teknologi realiti berperantara. Ini bagi mengoptimumkan minda serta pengalaman pembelajaran murid melalui aktiviti penerokaan. Yang kedua, slide pembelajaran interaktif bagi memperkembang daya visualisasi murid melalui animasi serta kartun. Yang ketiga, video, muzik, animasi bagi menarik fokus serta minat murid untuk belajar dengan gabungan nyanyian, animasi serta lirik yang berkaitan pelajaran. Yang keempat, frame kit game menguji kefahaman murid dengan cara permainan berdasarkan video muzik animasi yang dinyanyikan dengan berkaitan soalan dan jawapannya digantungkan pada frame. Yang kelima, game quizzes bagi menguji kefahaman murid serta kemahiran berfikir dalam kalangan mereka di samping menguji kekuatan ingatan mereka. Yang terakhir adalah LED Light Bottle Kit Game plus Infraboard. Kit ini bertujuan menarik perhatian murid dengan elemen warna daripada lampu LED dan timbunan bola serta kertas carik yang berwarna untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang tidak bosan. Kit ini boleh digunakan dengan dua cara. Yang pertama, murid mencapai kad soalan secara rawak dalam botol yang dimuatkan dengan timbunan bola-bola kecil. Dan setelah itu, murid perlu mencari pelekat kertas jawapan kepada soalan yang telah diterima dalam bakul yang lain. Kedua-duanya ditampal oleh murid pada infraboard sebelah menyebelah
untuk menunjukkan perkaitan antara jawapan dan soalan. Yang kedua, permainan ini boleh dimainkan dengan konsep yang sama dengan permainan kotak muzik. Guru memainkan muzik dan memberhentikan muzik secara rawak. Jadi, botol yang dipegang oleh murid pada ketika itu, maka murid tersebutlah yang perlu mengambil soalan dan menjawab soalan serta menampal soalan serta jawapan tersebut pada infraboard di dalam kelas. Konsep berbeza lain juga boleh dilakukan oleh murid dengan cara mereka perlu pergi ke hadapan kelas dan membawa soalan yang diperoleh serta mencari jawapan di dalam buku lain lalu menunjukkan kepada rakan sekelas. Guru kemudiannya boleh menyuruh murid tersebut membaca soalan dan jawapan serta diikuti oleh rakan sekelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan ahli kumpulan saya, Hana ini dengan Nur Sahila. Saya Nur Aisyah Sofia. Kami daripada kumpulan 2 MP 1. Okey. Saya akan presentkan bagaimanakah perancangan PDP dan penghasilan kit pembelajaran ini memudahkan pengurusan emosi murid. Okey. Jadi yang pertama, murid tidak akan merasa proses PDP ni, proses pengajaran dan pembelajaran ni sebagai sesuatu yang berat kepada mereka. Dengan perancangan PDP yang baik, lepas tu ditambah pula dengan kit pembelajaran yang memudahkan lagi pemahaman murid. Okey, sebenarnya kita tahu pembelajaran ini akan membawa kepada tekanan juga, akan bawa pada stres juga kepada murid. Kalau kita just sebagai guru masuk terus kepada mengajar atau menggunakan papan hitam ataupun whiteboard saja, lepas tu ataupun baca teks saja, buku teks saja, sedangkan benda tu bukan semua murid boleh terima pembelajaran tu dengan cara tu. Kena pelbagaikan pembelajaran. Kecerdasan murid ni, sebab kecerdasan murid ni berbeza. Ada yang jenis visual, ada yang jenis kinestetik, ada yang jenis mendengar saja pun tak apa, ada yang boleh lihat saja pun tak apa, ada yang kena dua-dua pun ada juga. Okey, jadi dipelbagai kecerdasan. Jadi kena perancangan PDP tu kena yang tersusun dan rapi. Okey, jadi bila perancangan PDP tu dah baik, okey, lepas tu kit pembelajaran pula. Sebab kita tahu kit pembelajaran ini satu inovasi. Okey, satu inovasi yang nak membantu dalam pembelajaran ni, nak bagi memudahkan lagi pemahaman murid. Okey, jadi berdasarkan kit pembelajaran yang dibuat ni akan menarik minat murid, akan menarik perhatian murid, akan menarik fokus murid ni supaya lebih faham tentang pembelajaran tu, dan akan mewujudkan suasana yang lebih seronok dan ceria. Jadi emosi murid pun tidaklah tidaklah sentiasa macam muka kena serius je kan. Sebab cikgu serius pun murid pun kena serius. Jadi dengan adanya PDP yang baik ni, dengan adanya penghasilan kit pula pembelajaran, okay, jadi dia akan membantu murid ni muka mereka ni akan lebih ceria. Jadi emosi mereka pun tidak merasa macam pergi sekolah ni belajar pula ada latihan banyak, cikgu bagi so tulis je kat paper hitam tu salin. Jadi mungkin itu merupakan sesuatu yang bosan kan, ataupun kita sebut boring. Jadi tak ada tak ada fun dia. Okay, jadi dengan adanya PDP yang baik dan fasilitas pembelajaran ini akan memudahkan pemahaman murid, lagi akan membantu pengurusan emosi murid tu. Emosi murid tu akan lebih ceria, jadi tak adalah masam dan sebagainya kalau ada permainan dan ada aktiviti permainan lebih menarik kan, sebab pembelajaran ni pelbagai. Okey, yang kedua, memberi peluang pembelajaran kepada semua murid yang kepelbagaian kecerdasan. Lebih kurang saya cakap tadi. Okay, kecerdasan emosi murid ni ada yang pelbagai. Okay, ada yang jenis visual, ada yang jenis kinestetik, ada yang jenis audio, okay, ada yang jenis music, ada yang jenis ruang visual kan. Jadi semua tu
pelbagai kecerdasan murid ini bila dipelbagaikan lagi kaedah pembelajaran, strategi pedagogi tu, jadi akan memberi peluang kepada semua murid lah. Maknanya bukan kepada murid tertentu sahaja yang ada kecerdasan ni buat macam tu. Okay, macam ni buat macam tu. Jadi bila satu PDP yang dirancang dengan kesesuaian kepada semua kepelbagaian kecerdasan, okay, seimbang, kepelbagaian kecerdasan murid tu seimbang kaedah dia yang cikgu gunakan tu. Jadi semua ni akan memberi peluang pembelajaran kepada murid lah untuk menerima. Maksudnya semua boleh menerima PDP tu dan faham melalui perancangan PDP yang teratur, yang tersusun, ada organisasi dia dan ada kit pembelajaran yang menyeronokkan, yang baru, yang inovasi yang baru. Okey. Seterusnya, yang ketiga, memberi keyakinan kepada murid melalui penglibatan aktiviti secara beramai-ramai. Okey. Kenapa saya kata memberi keyakinan kepada murid? Sebab bila perancangan PDP yang pelbagai, dia bukan melibatkan berpusat kepada guru saja. Biasanya berpusat pada guru je. Guru tengok buku teks je. Baca buku teks. Ataupun cikgu suruh murid ni buka buku teks. Buat latihan ni ataupun baca macam ni. Ataupun guru just sekadar tulis di papan hitam ataupun papan putih dan murid salin. Jadi benda tu berpusatkan kepada guru, ada yang berpusat kepada murid saja. Jadi bila ada yang berpusat kepada guru, misalnya berpusat kepada guru ni kan, tak ada penglibatan murid yang secara beramai-ramai. Secara berkumpulan, tak ada aktiviti dan sebagainya, ada permainan kan, tak ada pembelajaran abad ke-21. Jadi benda tu akan menghadkan pergerakan murid, nak menghadkan potensi murid. Sebab kita kalau sebagai guru kena beri potensi, kena beri kesempatan kepada murid, supaya murid ni dia dapat tunjukkan apa yang dia ada dalam diri dia. Sebab kadang-kadang murid ni sebenarnya dia ada potensi dia, ada bakat dia, tapi dia tak serlahkan, dia tak yakin, dia malu ataupun takut dan sebagainya. Jadi bila cikgu bagi peluang tu dalam kelas, melalui aktiviti permainan, aktiviti berkumpulan pembentangan dan sebagainya, jadi murid ni dia akan mengeluarkan apa yang mereka tak keluarkan sebelum ni. Jadi saya beri contoh kan, misalnya kit pembelajaran yang saya hasilkan ada di antaranya video music, frame kit game dan LED light borel game. Jadi melalui semua ni, melalui tiga ni, jadi dia melibatkan murid dan juga guru, dan satunya melibatkan murid. Jadi sebagai contoh, video music. Bila melibatkan video music, jadi semua pun nyanyi sama-sama. Guru lead murid untuk nyanyi sama-sama berdasarkan topik lah. Video music tu berdasarkan topik pembelajaran. Jadi bila macam ni, dia akan murid ni tak akan rasa takut, tak adalah rasa dia pasif, dia senyap je dalam kelas. Dia akan sama-sama dengan murid dia menyanyi. Jadi dia akan rasa fun, akan rasa seronok dan memberi keyakinan kepada murid nak nyanyi, nak sama-sama faham nyanyi dengan kawan kan, tak ada rasa malu. Dan contohnya, kalau aktiviti pembentangan pula kan, kalau aktiviti pembentangan, contoh yang tak pernah bentang, bila dia bentang, di sini dia boleh kawal emosi dia, urus emosi, takut dia, malu dia, lepas tu biar dia rasa yakin tu, muncul rasa yakin tu, dan dia akan bentang seperti mana yang cikgu arahkan lah topik ni. Sebab kumpulan ni topik ni kan. Jadi memberi keyakinan kepada murid lah. Bila secara beramai, kadang-kadang ada juga yang takut kalau nampak individu saja. Jadi bila melibatkan secara beramai-ramai, dia akan memberi keyakinan. Dan mungkin juga ada juga yang pelajar dia just takut je, just sebab cikgu tak bagi peluang, dia senyap saja dalam kelas, diam saja kelas. Tapi dia boleh, bila cikgu suruh bentang, dia boleh
untuk individu, kalau individu pun dia boleh, cuma dia perlukan peluang daripada cikgu tu untuk menyelahkan dia punya potensi. Okey. Yang keempat, kecakapan peribadi dapat dipupuk dan dikeluarkan dalam diri murid yang seterusnya akan membantu kecakapan murid. Okey. Maksud saya di sini, okey, seperti mana kita tahu, emosi goleman, okey, kepintaran, kecakapan, kecakapan emosi kan, model goleman ni, kepintaran emosi ataupun kecakapan emosi kan, Goleman, okay, 1996, okay, dia membagikan kepada dua, iaitu kecakapan peribadi dan kecakapan sosial. Okey, kecakapan peribadi ni dia melibatkan seseorang tu dia berupaya untuk rasa emosi dia, lepas tu urus, lepas tu kawal emosi tu dengan kaedah yang betul supaya dia boleh kendalikan dengan sebaiknya emosi dia tu. Okay, kecakapan sosial ni pula dia gambarkan kemampuan seseorang tu untuk membentuk ataupun jalin hubungan dengan orang lain, dan cara mereka pula dapat mengekalkan hubungan yang telah terjalin tu supaya jadi lebih mesra. Okey, jadi di sini okey, melalui perancangan PDP yang baik, okey, dan kit pembelajaran yang pelbagai, yang inovasi pelbagai, yang menggunakan teknik pelbagai pembelajaran berkesuatu kan, ada teknik pembelajaran berkesuatu ke dan sebagainya. Okey, jadi benda ni akan memberi kecakapan peribadi kepada murid. Maksud saya di sini, okey, maksudnya keyakinan tu dah ada. Okay, keyakinan tu dia berkait dengan poin ketiga tadi. Okay, keyakinan tu dah ada, malu tu pun dah berkurang, dah biasa kan, dia dah lazim dengan aktiviti yang diberikan cikgu ni, jadi benda tu dah lazim, jadi malu dan takut tu kurang, semakin kurang, dah biasa. Jadi dia punya komunikasi pun lebih lancar. Okay, jadi mereka ni rasa nak terlibat lagi dalam emosi, maafkan saya. Jadi dia rasa nak terlibat lagi dalam aktiviti kelas ni, dan jadi rasa lebih untuk respon kepada guru tu lebih baik, hasil daripada penghasilan kit pembelajaran tadi dan juga perancangan PDP oleh guru yang baik. Okey, jadi daripada situ kecakapan peribadi tu dah ada. Maksudnya dia boleh kawal dah emosi, malu ke, takut ke, atau takut kena ketawa kan oleh kawan dia ke dan sebagainya. Jadi kecakapan peribadi tu dah dapat kawal. Okey, dia punya emosi tadi. Jadi seterusnya bila dia dapat kawal tu, so dikeluarkan pula kan, dia dikeluarkan emosi tadi, iaitu emosi malu takut dikeluarkan, okey, dengan ganti dengan keyakinan, ganti dengan rasa percaya pada diri melalui bimbingan cikgu, dan dia sendiri yakin dengan kebenaran dia. Jadi benda tu dikeluarkan masa penglibatan kepada aktiviti secara beramai-ramai ataupun individu. Okey, jadi benda tu akan jadi sebati dalam diri mereka. Jadi bila semua tu dipupuk dan dikeluarkan, jadi mereka dapat kawal emosi tu, takut, malu, sedih ke dan sebagainya, bersedia untuk belajar dan sebagainya. Jadi kecakapan peribadi tu dah ada. Okey, jadi seterusnya dia akan bantu kecakapan sosial. Maksudnya dia jadi lebih yakin untuk bersosial, tak malu, rasa boleh komunikasi automatik dengan murid, dengan rakan sekelas, dengan cikgu, untuk bertanya kan berkenaan dengan dia tak faham, ataupun untuk dia bagi dia peluang untuk dia terlibat dengan aktiviti kelas dan sebagainya. Jadi dia boleh, kecakapan sosial tu dapat automatik ada, secara tidak langsung akan ada benda tu hasil dari kecakapan peribadi tadi. Jadi lama-lama dia terbiasa dengan cara nak komunikasi macam mana, nak kawal emosi dia. Jadi lama-lama dia akan dapat mewujudkan hubungan yang lebih mesra. Okey, dan setakat tu je daripada saya punya presentation. Memandangkan sepatutnya minit
sekejap saja. Jadi saya akhiri saya punya presentation. Maafkan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.